Okey, hari ni kita punya live kita terganggu sikit. Bukan terganggu sikit, terganggu banyak. Ni orang kata ni lah, orang kata ujian kita dalam berdakwah ni lah. Kita tengok Nabi SAW sendiri pun bila berdakwah siap dibaling batu dan sebagainya. Pergi dakwah ke, orang kata ke ahli keluarga sendiri ataupun penduduk tempat sendiri, tempatan sendiri pun mengatakan Nabi ni seorang penipu dan sebagai ahli sihir dan sebagainya, walaupun dahulu digelarkan amin. Tapi kita pun hari ni diuji dengan line yang tak berapa okey ni. Jadi ujian kita tak adalah berat sangat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang bersama dengan kita, Hasih Mamat, Zahyub, Nurul Khairiyah, Nur Melissa Nasrah Abdullah. Kita ucapkan banyak terima kasih kerana bersama dengan kita, masih setia bersama kita. Ana Osman, dugaan. Ya, betul lah. Ni dugaan kita. Jadi, kita minta untuk share lah. Said Hamis Sorman, audio dan video clear, Ustaz. Alhamdulillah. Daripada Singapura. Daripada Singapura. Bolehlah nanti Ain singgah ke rumah Said Hamis Sorman. Okey, baik. Kita sambung semula. Kita punya sembang-sembang. Tadi Puan Ain cerita mengenai yang patung-patung tadi. Okey, sambung semula. Silakan. Okey, baik. So, sebelum saya cakap patung tadi, saya cakap pasal patung-patung dalam Al-Quran lah. So, kita jangan lega, jangan kita tak pilih untuk abaikan info-info yang ada dan sedia ada dalam Al-Quran. Sibuk pula nak pergi kaji sains barat, macam contohnya macam percaya orang yang barat kan, saintis-saintis masalih dan sebagainya. So, satu lagi kenapa saya kata saya lebih berbanding dengan agama lain, saya lebih pandang serius pada Islam, saya lebih percaya pada Islam. Satu sebab tengok kalau macam Cina ni kan, patung jangan kata macam ayah saya lah, ayah saya Siam pun percaya, apa orang kata tangkai-tangkai pun pakai, Taoism ada, Tibet semua dia sembahyang. So kalau patung-patung kat rumah tu, dosa cita memang sederet kat ruang tamu, buka saja pintu rumah satu deret tak cukup, dia ada atas ada bawah, macam kita simpan koleksi gitu tau. So dia ada, tapi kan dia setiap patung ada fungsi yang berbeza. Patung ni untuk orang kata serap duit, patung ni untuk bagi kesihatan dan sebagainya. Pada masa tu saya dah berhati tau, sebab kita semayang, kita Chinese kena pegang colok yang banyak. Kadang-kadang memang segenggam kalau pergi kuih pula, kalau pergi toko kan, segenggam kita kena pegang banyak tu. Masa tu saya fikir, contoh tengok sekarang hari ni kita call ke kerajaan punya ni, department kan. Okay, contoh, ni saya nak tanya, saya bila lah boleh nak vaksin contoh bila saya boleh nak vaksin ni. Ni, sekejap ya puan. Okay, teng dia passing sini. Okay, bila saya boleh vaksin dia passing lagi. Dia passing 10 minit kemudian, ya puan boleh saya bantu? Saya kena ulang lagi benda tu. So doa yang sama, kita Chinese pun sama juga. Doa yang sama kita kena ulang kepada setiap patung. Adakah ini membazirkan masa, membazirkan tenaga, dan yang paling penting membazirkan keikhlasan tu. Keikhlasan dalam hati. Orang kata ketaatan dan memang perasaan yang orang kata sangat kuat terhadap kita nak something tu. Dia membazir tak sebab apa? Kita pergi banyak tempat dah. Kenapa kita tak dapat dia nombor phone yang pegawai yang paling ke atas tu terus call? Hello, bila saya boleh vaksin? Sekejap puan saya check. Tak. Okay, esok puan boleh vaksin. So, nampak? Kita punya orang kata nawai tu kita masih kuat pada masa tu, terus kita dapat jawapan, kita akan lebih dekat dan kita akan lebih kuat untuk nakkan something tu. Macam tu dia punya ibarat tu. So, bila macam tu kan saya cakap kan, patung ada banyak untuk berbeza punya function, tapi kalau kita minta dengan Allah yang Maha Besar, dia memang satu sahaja, tapi dia boleh orang kata kalau dia nak makbulkan segalanya. Tak kisah you nak minta apa, tapi jangan nak minta saya nak kaya. Itu tak valid lah bagi saya tu. Contohnya macam tu lah. So kalau kita boleh terus direct dengan yang paling berkuasa, kenapa kita nak lalui yang bawah tu? Yang bawah tu yang orang kata yang cokiah-cokiah ni macam tu kan, lalu berlapis. So dari situ saya nampak dia direct. Minta teknikal tutupkan mic anda. Teknikal tutup mic. Okey dah, teruskan. Okay, so dari situlah saya nampak yang kita boleh direct dengan the one. Macam itulah. Sebab saya selalu rasa memang macam betul lah macam Ustaz Nabi katakan, manusia memang percaya kita akan memang macam mana pun ada satu pencipta yang ciptakan segalanya. Saya pun ada mindset macam tu. So saya memang selalu percaya kan,
kita fokus pada yang satu sudah, tak nak yang ramai-ramai. So yang tu dari sana kan, nampak tak Islam punya sistematik kan, dia tak orang kata kacau bilau macam tu, dia tak ada. So yang tu lah paling best. Sebab apa? Tak payah sembah banyak-banyak, satu saja. Yang tu lah, yang tu yang membuatkan saya lebih ke arah Islam macam tu. Okey, baik. Jadi kalau kita boleh yang kata rangkumkan apa poin yang Puan Ain cerita tadi, kenapa dia memilih Islam? Sebab Islam ni adalah orang kata Tuhan ni satu saja. Tuhan tak banyak-banyak. Itu dia punya poin pertama lah. Okey, saya tertarik dengan poin yang Puan Ain kata tadi. Kalau macam agama lain dia ada banyak patung kan, nak minta doa kena kat sini, kat sini kan. Tapi agama Islam ni terus direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang kata keistimewaan agama Islam. Kita terus minta kepada Allah Ta'ala. Tak ada biokrasi yang meremeh-remehkan lah. Kalau kita tengok dalam agama Kristian, kalau seseorang tu buat dosa, kena masuk satu bilik. Sembang dengan dengan father ataupun padri. Dia bagi tahu aku buat dosa sekian. Dan kalau zaman dulu lagi dahsyat, dekat belah Jerman, siap bagi surat pengampunan dosa, surat indulgent. Bukan indulgent aiskrim, indulgent, surat pengampunan dosa. Rupa-rupanya surat pengampunan dosa tu diorang jual kepada orang petani miskin dan sebagainya. Rupa-rupanya daripada hasil surat tu guna untuk bina gereja dekat Vatican City. Itu sebabnya lahirlah satu mazhab Kristian baru, iaitu mazhab Protestan. Sebab apa? Sebab nak lawan kepincangan politik di dalam Kristian intilah. Jadi dalam Islam tak ada macam tu. Islam terus direct kepada Allah SWT. Itu sebabnya kita kata sebenarnya berdoa ni lebih afdal adalah kita direct dengan Allah SWT, dan lagi baik semasa 2/3 malam dalam keadaan yang sunyi, kita minta kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah Ta'ala akan perkenankan apa yang kita nak lah. Wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan kita. Tapi kena yakin lah. Jangan tak yakin, boleh ke? Tak. Kita kena yakin Allah tentu akan bagi. Sama ada lambat ataupun cepat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak menjawab doa kita secara direct. Macam contoh, kita minta, ya Allah Tuhanku bagilah 9 ASPM. Dan tengok dalam lepas dapat result, kita dapat 3A je. Yang lain semua teruk kan. Rupanya ada hikmah di sebalik tu. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi kita ni berkhidmat dengan mak bapak kita. Itu adalah orang kata antara Allah Ta'ala menjawab doa kita. Maksudnya Allah Ta'ala nak berikan lebih baik kepada kita. Itu orang kata Allah Ta'ala ni sentiasa sayang kepada kita. Okey, baik. Tiba-tiba saya pula jadi bender lah. Okey. Dan satu lagi kan, bila kita cakap tadi mengenai Tuhan ni, betul, manusia semua percaya Tuhan. Hatta etis yang tak percaya Tuhan tu ada pun percaya ada Tuhan. Saya teringat akan kata-kata Vladimir Putin, Presiden Rusia. Rusia ni dia dulu bermazhab ataupun berideologi etis, komunis. Komunis ni tak percaya Tuhan lah. Sosialis ni dia bawah sikit, dia okey sikit. Tuhan percaya tak apalah, tapi kena ikut cara sosialis lah. Okey, apa Vladimir Putin ni kata apa? Dia kata dalam setiap tubuh badan manusia ni, dalam mindset manusia ni pasti akan percaya Tuhan. Walaupun dia etis. Sebab apa? Bila dia akan nak kata berlaku macam musibah ke apanya, dia akan automatik. Dia akan minta kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku. Itu adalah memang fitrah manusia. Etis akan percaya bahawa Tuhan tu memang wujud. Kalau tak, macam Fir'aun lah. Fir'aun lagi dahsyat. Dia mengaku dia Tuhan. Dia lagi teruk kan. Waktu dia nak dekat mati tu, dia tiba-tiba kata, aku beriman kepada Tuhan Musa dan juga Harun. Tapi dah tak ni lah, dah tak belik dah lah, sebab dah nyawa di kerongkong. Bila nyawa di kerongkong ni, ulama kata dah tak boleh dah lah, tak boleh taubat dah lah. Itu sebabnya kita perlu bertaubat sebelum nyawa di kerongkong. Apa yang poin saya nak cakap kat sini, bahawa manusia memang percaya ada Tuhan. Tanyalah siapa pun, Tuhan tetap ada, tetap akan percaya kepada Tuhan. Sama jugalah kisah Ikramah bin Abu Jahal. Ikramah bin Abu Jahal ni, penyebab utama dia masuk Islam sebab apa? Sebab masa dia lari daripada pembukaan kota Mekah tu, naik satu kapal tu, tiba-tiba berlaku ribut dan sebagainya. Kapal tu dah nak karam dah. Lepas tu tiba dalam hati dia kata, kalau aku selamat ni, dia minta kepada Tuhan Nabi Muhammad lah. Waktu tu kata gitulah. Dia kata aku akan masuk Islam. Dia tengok dia selamat. Lepas tu dia terus masuk Islam. Itu antara kisah Ikramah bin Abu Jahal. Yang asalnya tak percaya Allah tu Tuhan, tapi akhirnya dia percaya, bukan tak percaya pada Allah tu Tuhan, tak percaya Nabi Muhammad lah, tapi
sekali dia masuk Islam. Ini kata memang manusia akan percaya Tuhan tu mesti ada. Okey, baik. Islam tu indah, ya betul. Allah Akbar. Okey, terima kasih. Minta untuk semua share. Tadi kita punya siaran terputus-putus. Jadi kita minta share kepada orang ramai. Okey, baik. Kita pergi pada soalan seterusnya, Puan Ain. Okey, sekarang Puan Ain dah orang kata lebih kurang 9 tahun kan memeluk agama Islam. Okey, waktu mula-mula agama Islam tu macam penerimaan keluarga. Kalau macam ayah okey je sebab saya tengok ayah Puan Ain ni melalui penceritaan dia macam jenis yang terbuka. Jadi macam mana pula macam mak bapak, adik-beradik ataupun tok nenek terhadap keadaan Puan Ain bila masuk Islam ni? Okay, silakan Puan Ain. Okey. Dan satu lagi Puan Ain. Apakah perbezaan hidup yang dialami selepas dan sebelum masuk Islam, agama Islam? Silakan. Okey, baik. So saya akan cerita bahagian penerimaan family saya dulu lah. Ayah saya memang dia open, dia itu tak ada masalah. Mak saya sebab dia ikut ayah. Sebab kalau mula-mula kan, mata dia terbeliak besar bila saya kata kalau saya nak revert ke Islam. Mata dia terbeliak besar, tapi bila ayah cakap macam tu, dia macam terpaksa, dia macam kejut balik macam tu. Macam tu lah kan. So bila masa saya nak revert pergi tu kan, saya ni pun kiranya cara saya buat saya dahsyat juga. Saya tak ada macam pergi dengan mak ayah apa semua, tak ada. Saya settle sendiri semua. Saya ada kawan yang dia katanya ada ni lah kenalan dalam pejabat agama Islam, so dia boleh membantu untuk memudahkan proses dan sebagainya lah. Benda macam ni tak ada kabel-kabel. So dia bawa, dia jumpa ustazah tu. So kita pun proses apa semua, nama semua fikir sendiri, pergi aku janji semua buat sendiri. So bila dah settle apa semua, balik rumah dengan keadaan bertudung apa semua macam tu kan. Masa tu lah mak ayah macam duduk diam-diam tengok. Dah kenapa Mina ni kan? Saya kata okey, mulai hari ni saya dah beragama Islam macam tu kan. Ayah macam hang dah settle baru hang nak habaq nak macam tu. Dia macam tu. Saya dari kecil saya memang berdikari sikit, saya tak harap sangat kat orang. Saya kalau nak apa saya sendiri usahakan, saya nak akan buat sendiri. So mula-mula lepas tu saya bercerita lah macam apa yang boleh, apa yang tak boleh. So sekarang ni kita start dari pemakanan dulu. So saya punya makanan kena macam mana apa semua, saya kata saya akan belikan kuali yang baru, pinggan, mangkuk, apa segala yang saya nak guna tu kita buat yang baru. Sebab apa, kalau nak buang sayang, kalau nak ni bagi kat orang pun siapa nak kan, orang dah pakai kan. So beli yang baru untuk saya sendiri saja, tak payah semua orang pun tukar macam tu. So pemudahkan. So dari situ mak saya mula-mula pun dia kadang-kadang akan terkeliru juga, dia masak-masak kan, campak juga benda tu. Sekali tengok dah tak boleh makan macam tu. So mula-mula ada keliru sikit lah. So yang tu okey, itu pemakanan. Tapi lama-lama tak okey dah, mak saya cukup jaga. Dia kalau cakap, kalau kadang-kadang saya tak tahu pun ada something yang tak boleh nak makan kat dalam, dia akan cakap ni hang tak ada makan, hang punya kat situ, macam tu. Mak saya akan jadi macam tu, dia sangat jaga pemakanan saya. Satulah. So dari segi pemakaian, ada juga bila saya pakai tudung apa semua, mula-mula masa tu, sebab masa tu saya profession, lilit sini, lilit sana, pin macam ni, corak macam tu. So mak saya dah jadi saya punya fashion punya designer gitu, dia akan tolong tengok. Okey, warna ni okey, nampak okey, hang nampak cerah macam tu. Tudung ni hang gemuk lah, dosa pakailah, corak-corak nampak lagi kembang macam tu. Mak saya akan bagi idea-idea macam tu. Adik saya pun akan baju ni matching perempuan kan, baju nak matching dengan tudung apa. Masa tu saya mula ada problem macam tu. Kalau tak dulu kita tak pakai baju macam mana, suka hatilah seluar jeans dengan t-shirt macam tu je. Tapi bila nak main matching tudung, mulalah ni adik macam mana pula? Adik saya pun okey dengan yang tu. So dia orang mula-mula pun tak faham jugalah kenapa kena solat macam tu apa semua kan. Dia orang terkejut bila saya bangun awal. Awal bangun. Lepas subuh tak boleh nak tidur dah. Sebab saya dah bangun sini susah nak tidur balik. Tak boleh lah tu cuma kat situ kan seorang-seorang. Macam itulah. So ada juga peristiwa yang agak diorang terkejut sebab apa, kadang lepas isyak, kadang isyak saya agak lambat sikit. So saya keluar dengan telekong macam tu. Telekong masa tu dapat pejabat agama bagi yang free punya. Memang putih semacam lah, tak ada sekarang warna-warni comel macam tu kan. Bila keluar nak ambil wudu apa semua kan, mak saya ada sekali dia jerit punya kuat, dia ingat dia jumpa benda yang tak patut atau pelik-pelik tau. Sekali dia tengok, lah
Sekali dia nampak dia kata, hang lah. Ya Allah dia kata. Ya Allah tak. Ya Allah tu aku yang cakap. Dia cakap, hang ni kan aku pukul saya lagi yang pakai macam tu malam-malam buat apa? Macam tu. So itulah mula-mula tu. Tapi so far penerimaan tu agak manis sampai masuk tahap yang ni masuk part cabaran dah lah. So bila sampai ke tahap yang bila saya makin nak laburkan tudung, nak mula nak pakai baju yang memang fully tutup aurat, apa semua tak ada dah nampak dah figure apa semua tu, masa tu ada sedikit isu lah. Orang kiri kanan sebenarnya bukan sebab dari mak saya, orang yang kiri kanan sebenarnya bila kita keluar, kita contoh kita pergi Aeon, kita pergi Tesco, saya faham orang tengok sebab oh dia Cina, anak dia Islam. Saya faham orang fikir macam tu sebab saya tak pernah sangka sangat yang orang kutuk apa tu, yang tu lantak pilah dia orang kan. Tapi mak saya tak kurang selesa. Dia macam dia sampai pernah minta, boleh tak bila keluar dengan mak tu free hair je dia kata. Dia sampai minta sebab dia tak selesa dengan pandangan orang lain. Sebab orang lain ni kadang-kadang saya pelik dia orang bukan pandang sekali lalu macam tu, tak. Dia follow je. Kau jalan sampai mana dia follow gitu. Itu yang membuatkan orang tak selesa sebab apa, creepy dia orang pun dia tengok orang sampai macam tu kan. Tak, kalau hang nak tanya hang terus mat. Hang mualaf ke? Ya aku kata, ni mak saya Cina. Saya pun Cina. Totally satu family semua Cina. Saya boleh menjawab. Tapi bila dia pandang ketat rapat tak pinggan tak lepas macam tu kan, itu buat saya tak selesa sebenarnya. So dia dekat situ dah dia ada cakap, boleh tak kalau hang free hair hang keluar dengan aku je. Yang lain masa lain ikut suka hati hang lah dah pakai macam mana pun. Hang nak tutup sampai 3-2 mata pun aku tak kisah. Mak saya cakap macam tu. Tapi saya kata tak boleh lah. Sebab mak saya ada cakap lah. Hang tengok orang-orang yang kat bandar besar tu, tengok budak-budak kat KL tu, tengok budak-budak kat Ipoh ke, mereka pakai lagi seksi daripada kau. Tunggu tak pakai baju tali 2 je, keluar juga macam tu. Diorang tak kisah pun orang cakap apa. Saya cakap itu mereka masih belum lagi jumpa hidayah dan buat apa yang betul. Saya memang dah diajar dengan benda yang macam tu, saya ikut saja. Sebab kalau kita dah terbiasa dengan cara macam tu, bila kita nak patah balik, amat susah. So baik kita awal-awal kita dah buat benda yang betul. So nanti kan kita jinakkan sendiri dah. So nanti dia akan lebih senang. Saya sekarang pun tak adalah bagus sangat pun sebab saya tak sampai lagi tahap yang pakai handshot panjang-panjang, tak pakai pudar apa semua pun belum lagi. So bila saya hanya mula laburkan tudung saja, itu pun dah jadi agak berisu dah sikit dekat situ. So yang paling common lah saya rasa mualaf di sini semua mesti akan kena boycott, kena ejek. Lepas tu memang Chinese kalau nampak saya, kalau saya bercakap Chinese kan, mereka tak nak jawab saya dalam bahasa Chinese balik. Saya cakap Hokkien, dialek saya Hokkien. Saya kata, "Aunty ya, celai kui lui." Saya tanya harga berapa kan. Diorang tak nak menjawab dalam bahasa Hokkien balik, diorang akan cakap bahasa Melayu. Macam tu. Lepas tu saya sambung lagi, saya cakap bahasa Cina juga. Dia akan tak pandang pelik, dia kata, lu si Cina kan si Huan lah. Huan tu maksudnya Islam lah. Huan tu Islam. Dia akan tanya macam tu. Oh, saya kata saya Cina tapi saya peluk agama Islam. Lepas tu dia kata, oh, macam tu. Mimik muka memang nampak sangat macam tu. So kami pun fikir, bukan biar pun biarlah macam tu. Tapi hati tetap akan sangat susah hati. Masa tu fragile. Memang akan rasa macam, loh kecainya kenapa apa buat aku macam tu kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah serta gunaannya, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang dan juga ruang untuk meneruskan kehidupan kita selaku Muslim. Dah Allah Ta'ala berikan peluang untuk meneruskan hidup, kemudian Allah Ta'ala berikan pula kita untuk menjadi Muslim. Tuan-tuan dan puan, nikmat iman dan Islam ini sangat penting. Kerana apa? Dengan nikmat dan Islam inilah yang akan menyebabkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kejap. Kita ada masalah teknikal sikit. Kejap
Okey, kita mohon maaf lah tadi kita terputus sebab kita ada masalah internet sikit, masalah teknikal sikit. Jadi kami mohon maaf lah di atas perkara yang terjadi tadi. InsyaAllah tim kami sedang memperbaiki memperbaiki isu ini. Jadi pertama saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada yang bersama dengan kita pada hari ini. Nur Imam Malina Wan Habibah, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, jadi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan semua untuk sama-sama kita sharekan live video kita pada hari ini supaya lebih ramai yang mendapat manfaat pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan semua, kalau kita tengok sekarang kes COVID-19 kita masih lagi orang kata tak menentu. Kadang-kadang naik, kadang turun, kadang tak turun dah. Jadi macam mana kita nak buat? Yang pertama, teruskan menentang COVID-19 ini dengan mematuhi segala SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Duduk di rumah kalau tidak ada perkara yang penting. Kalau terpaksa juga keluar ke rumah, kita ikutlah SOP yang telah disarankan oleh kerajaan, yang mana kita perlu memakai pelitup muka, kemudian sentiasa menjaga jarak 1 meter, bukan 1 kilometer. 1 kilometer tu macam nak pergi jogging. 1 meter supaya orang kata nak elak daripada virus ini menyerang kita, dan juga sentiasa bawa hand sanitizer supaya bila kita ada kontak dengan orang lain ke apa ke, kita boleh cuci tangan kita dengan hand sanitizer. Dan bila balik ke rumah, jangan lupa untuk mandi dan bersihkan segala kita punya badan dengan menggunakan sabun. Kerana sabun ni dapat mematikanlah kuman-kuman yang melekat ataupun tersebar ke badan kita. Jadi tuan-tuan puan semua, sentiasa jaga diri. Kerana apa? Kerana dalam Islam, menjaga diri ataupun menjaga tubuh badan adalah salah satu kewajipan, kerana badan yang Allah Ta'ala beri ni adalah amanah kepada kita. Jadi jaga badan kita elok, jaga kesihatan kita. Dan jangan ingat, siapa yang kuarantin ataupun duduk di rumah berkurung ni tak ikut sunnah. Dia ikut sunnah tuan-tuan dan puan semua. Seperti mana yang pernah berlaku pada zaman Nabi dahulu, ada zaman wabak taun kalau tak silap. Nabi suruh jangan keluar daripada tempat yang terkena wabak. Jadi memang dia telah menepati syarak. Jadi jangan dengar hasutan-hasutan daripada orang-orang yang jahil yang mengatakan ini tidak ikut sunnah dan sebagainya. Jangan. Kenapa? Kerana Nabi pun suruh kita jaga diri kita. Dan yang paling penting, selain kita jaga diri kita, ikhtiar dan sebagainya, yang paling penting kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni melindungi kita daripada penyakit COVID-19 dan juga penyakit kronik. Dan kita minta juga Allah Ta'ala mengangkatkan COVID-19 ini pergi daripada negara Malaysia kita ini. Di antara doanya, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam, ataupun doa yang selalu dinasyidkan oleh kumpulan Hijaz pada suatu ketika dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kita ikhtiar juga, dan dalam masa yang sama jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Kerana apa? Kerana COVID-19 ini datang daripada Allah. Dan COVID-19 ini pun adalah hamba Allah Ta'ala. Jadi kita jangan lupa Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, iaitu Allah SWT. Allah Ta'ala yang membuatkan kita menerima wabak, Allah Ta'ala juga yang membuat kita untuk menjadi sihat. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Muhammad Nur Ilham, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mariani Munir, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat penyerta Al-Quran. Waalaikumsalam. Muhammad Nur Ilham, saya nak okey di Al-Ustaz. Terima kasih kerana memberi makluman. Nur Hayati Sharif, dia bagi glove kepada kita. Terima kasih. Ustaz Nabil sihat ke? Alhamdulillah saya sihat walafiat. Line pagi ni okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Rusnah Zain, Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Hasiah Muhammad, Assalamualaikum Ustaz dan semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Dan pagi ni okey Ustaz. Nur Imam Malina, Waalaikumsalam. Amin. Okey, alhamdulillah Ustaz Nabi sihat. Ustaz Nabi sihat. Okey, mohon untuk rakan-rakan yang bersiaran bersama kita pada hari ini untuk share kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana. Mungkin ada yang tengah makan nasi lemak ataupun baru saja balik jogging. Suruh mereka ni cool down kejap dan tengok live kita pada hari ini.
Abdul Aziz Yusof. Assalamualaikum Ustaz Nabil dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Abdul Aziz kerana sudi bersama kita hari ini. Baik tuan-tuan dan puan, seperti mana kita tengok pada poster yang kita telah sebar luaskan. Hari ini insyaAllah kita akan ada satu program baru iaitu Sembang Haraki. Yang mana ni insyaAllah kita akan sembang-sembang sikit lah. Sembang-sembang. Kalau dulu bicara online haraki kita lebih kepada berbentuk ilmiah dan lebih kata formal. Tapi dengan hari ini sembang haraki kita ni kita nak sembang secara santai, relax saja. Yang mana hari ini kita nak orang kata sembang macam apa dari hati ke hati. Kita tahu semua hari ini tajuk kita adalah kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Fitrah tu benda apa tuan-tuan perempuan semua? Fitrah tu adalah benda yang orang kata asal ataupun rasa di dalam badan kita. Memang kita rasa macam sedia ada. Jadi agama fitrah adalah agama apa? Adalah agama Islam. Jadi tuan-tuan puan semua kalau kita tengok dekat negara-negara Eropah seperti mana di Jerman, kepesatan Islam ini makin bertambah. Kita tengok kalau di Jerman agama yang terbesar, kedua terbesar adalah agama Islam. Begitu juga di Rusia dan kita tengok di negara-negara Eropah banyak gereja-gereja yang ada di sana telah dibeli oleh komuniti Muslim dan dijadikan masjid. Ini menunjukkan bahawa apa? Bahawa dakwah Islamiah semakin meluas di Eropah sanalah. Dan biasa kita ni lah, dan kita tengok jugalah ada seorang pemain bola sepak ini yang sangat terkenal iaitu Paul Pogba. Beliau ni merupakan pemain bola sepak di Manchester United dan juga pemain kebangsaan Perancis lah. Beliau ni memasuk Islam, kembali kepada Islam pada tahun 2017. Alhamdulillah, apa yang beliau ceritakan banyak perbezaan sebelum dan selepas beliau masuk Islam ni. Yang mana kalau sebelum Islam dia punya kehidupan lebih tak teratur dan tiada tujuan, tapi selepas masuk Islam ni beliau merasa lebih tenang dan ada tujuan untuk hidup. Jadi kalau kita tengok bila cuti sama dan sebagainya, Paul Pogba ni sentiasa pergi ke umrah. Jadi dia kata apa? Bila dia datang ke Mekah, dia ada tunjuk atau share satu video di Instagram. Dia kata tempat ni sangat-sangat cantik dan sangat-sangat menenangkan. Dan dia kata dia tak boleh nak berikan gambaran macam mana rasanya tu. Itu menunjukkan bahawa Islam ni adalah satu agama yang memberikan ketenangan lah. Dan kalau sebenarnya orang Islam sendiri dia tahu apa tujuan hidup kita. Kalau macam agama lain, mereka ni tak tahu apa tujuan hidup. Itu sebabnya kita tengok wujud pelbagai falsafah, Aristotle, Plato dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu tujuan hidup. Sedangkan Islam dah tahu tujuan hidup. Antara tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya adalah untuk kita menjadi khalifah. Dan juga yang kedua, kita berdakwah. Yang ketiga, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu tujuan hidup Muslim. Kita duduk di dunia ini bukan untuk menjadi kaya semata-mata, bukan nak makan tidur saja, tapi kehidupan di dunia ini adalah permulaan kita di akhirat. Jadi hari ini kita orang kata bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kita yang sedia ada Muslim, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala pilih kita menjadi Muslim. Dalam berjuta-juta manusia ni Allah Ta'ala pilih kita. Ini adalah satu nikmat-nikmat yang sangat besar. Dan kepada yang mu'alaf pun kita bersyukur sebab dalam ketika kegelapan Allah Ta'ala berikan cahaya kepada kita. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia macam inilah kerana yang orang yang mu'alaf ni baru masuk Islam ni, dia macam ibarat kita duduk dalam satu gua. Kita gelap, kita nak cari tempat, kita rasa takut, sejuk dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita nampak cahaya. Bila kita nampak cahaya tu kita keluar, kita rasa gembira. Begitulah juga kita dalam kehidupan ni, orang yang kata baru nak cari tujuan hidup ataupun nak cari kebenaran ni, Allah Ta'ala hadirkan cahaya Islam tu, kita bersyukur banyak-banyak sebab kita dah keluar daripada kegelapan kehidupan. Jadi hari ni kita bawakan khas tetamu kita, eksklusif hari ni. Kita akan mendengarlah cerita sikit pengakuan daripada kita punya tetamu jemputan ni. Tetamu jemputan kita pada hari ni iaitu Puan Ain binti Abdullah. Dia ni seorang Cina, bukan Cina celup, memang Cina betul, original. Jadi kita ucapkan selamat datang Puan Ain. Apa khabar Puan Ain? Sihat? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Saya cerita sikitlah. Puan Ain ni adalah salah seorang graduan Haraki yang mana beliau pernah mengikuti program Haraki. Jadi alhamdulillah lah kita sangat bersyukur kerana kita dapat membantu Puan Ain untuk menjadi ataupun untuk kata boleh mengucapkan. Jadi kita sangat bersyukurlah. Mudah-mudahan apa yang
dilakukan oleh tuan guru kita, iaitu Fadil Ustaz Zakaria. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan limpah rahmat kepadanya dan dapat membantu lebih ramai lagi umat Islam di luar sana untuk membaca Al-Quran dengan baik. Baik, tuan-tuan, hari ini kita akan sembang-sembang sikit dengan Puan Ain. Beliau akan menceritalah pengalaman hidupnya dan sebagainya. Jadi tanpa masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadi saya nak bertanyalah kepada